Assalamualaikum guys, selamat datang ke SR TV. Yes, aku sudah kembali ke studio sekarang ni. Dan waktu video ni dirakamkan jam 3 pagi ya. Aku cuba untuk tidur tapi tak dapat. So I'm thinking about, okay lah, why not do a video lah regarding Sabah FC sekarang ni. Apa yang kita lalui sekarang ni dan apa expectation kita untuk Sabah FC sekarang ni. Ianya berdasarkan, of course, sekali lagi pengambilan beberapa wajah baru pemain import dalam skuad Sabah FC dan kemenangan yang bagi aku cukup, boleh aku katakan cukup bergaya jugalah. Okay, menundukkan PDRM di saingan Challenge Cup di pusingan pertama 2-0. So ini adalah adakah ini merupakan satu kebangkitan untuk Sabah FC dan kita akan menjagakan kemenangan ni boleh diteruskan untuk Sabah FC, especially untuk perlawanan seterusnya yang akan berlangsung tidak lama lagi pada 15 hari bulan untuk round kedua menentang PDRM. Kerana perlu diingatkan juga perlawanan seterusnya Sabah FC adalah di saingan Liga Super di mana kita akan menentang JDT pula pada masa itu pada 22 Februari. So itu kita punya next match setakat ni lah. So dia macam, kalau kita perhatikan di sini macam dia okay, we in a good performance, high probability bagi aku sendiri pun kita akan memenangi juga perlawanan seterusnya pusingan kedua di Challenge Cup menentang PDRM ni di atas cushion yang cukup selesa juga, di mana kita mempunyai kelebihan sebanyak 2-0 lah. So tapi macam bila orang momentum tersebut kemungkinan besar akan disekat kerana perlawanan seterusnya adalah JDT. So kalau mungkin kita menentang pasukan yang mungkin berada di bawah kita ataupun mana pasukan berada di mid table, ianya nampak lebih meyakinkan untuk kita meneruskan momentum ni lah. Tapi bila kita pandang sekali ke jadual tersebut menentang JDT itu, macam seolah-olah momentum tersebut akan disekat. Dan kita risau sama ada kita boleh kembali daripada kekalahan tersebut dan ianya akan mengetuk the reality of us lah. Dan pemain kita lebih kurang macam tu lah. Itu adalah basically apa yang benda aku ingin ceritakan pada kamu di sini guys. So aku mulakan dulu. Ya, memang seperti mana aku katakan pada video sebelum ni, ini adalah merupakan satu benda yang amat menerujakan lah di atas persiapan yang telah dilakukan oleh Sabah FC sekarang ni. So kita tahu Jowit sudah rasmi tidak lagi bersama Sabah FC. So aku boleh katakan di sini management Sabah FC sekarang telah 100% bertukar tangan lah. Dan hasil daripada pertukaran tangan tersebut kita nampaklah impact yang telah kita miliki sekarang ni. Dan aku yakin apa yang cuba new management target sekarang ni, walaupun dengan kedudukan liga yang tidak cukup bagus, apa yang cuba mereka lakukan, at least cuba membawa pulang sesuatu. Apakah sesuatu tersebut adalah kejayaan di MFL Cup? Lebih kurang macam tu. Tapi sebelum tu aku ingin mengucapkan tahniah dululah untuk Kuamingko guys, kerana beliau telah menceburi dunia kejurulatihan sekarang, di mana beliau manage Gimpo Junior FC. So itu adalah satu benda yang bagi aku macam okay lah, aku tak sangka dia akan terjun ke dalam bidang ni. Lepas tu dalam kepala aku, who knows lah, kalau dia mempunyai reputasi yang bagus, who knows dia akan kembali ke Sabah FC memainkan peranan yang berbeza dan boleh membantu Sabah FC untuk di musim yang akan datang. So lebih kurang macam itulah pemerhatian aku untuk Minko. Sekali lagi congrats untuk Minko lah di atas keberanian beliau untuk menceburi dalam dunia yang sama tapi aspek yang berbeza. Lebih kurang macam tu. Okey, kembali kepada cerita Sabah FC. Jadi apa yang aku di sebalik keterujaan aku tu, apa yang aku risaukan di sini adalah di sebalik keterujaan kita tu, macam aku nampak sendiri juga, aku menyaksikan di sini macam kembalinya semangat penyokong-penyokong Sabah FC untuk kembali memerhatikan kelab kesayangan kita ni. Not bad juga kehadiran stadium tempoh hari untuk menentang PDM, 3,000 lebih telah diumumkan. Bagi aku itu adalah satu rekod breaking terbaru lah untuk season ni, especially tolaklah apa yang berlaku pada season lepas tu, tapi untuk season ni aku rasa itu adalah record breaking yang terbaru dari segi kehadiran penyokong Sabah FC. Dan aku yakin kalau dari segi benda-benda yang positif juga, ini adalah buat pertama kalinya aku melihat penyokong-penyokong Sabah FC
yang berada di alam maya ni lah, okey, masa aku social media tu kembali memberi keyakinan dan kembali meletakkan harapan untuk Sabah FC kembali bersaing di saingan bola sepak tempatan kita ni. Cuma aku merhatikan di sini dari segi realitinya lah guys. So of course kejayaan sekali lagi menentang PDRM tempoh hari memang aku cukup-cukup gembira. Dan aku rasa untuk that moment saja kita semua layak untuk meraihkan kejayaan tersebut. Walaupun ada juga mengatakan lah macam yang ala nanti tak lama juga ni, sekejap sini nanti lepas tu ada masalah gaji lah, lepas tu ada masalah kontrak lah, lepas tu ada masalah pemain lari lah. Itu in the future. Itu bagi aku. Of course aku tidak menafikan benda tu mungkin akan berlaku, tapi itu for the future. Itu saja. Apa yang kita raihkan untuk perlawanan tu adalah untuk that moment, dan kita semua memang layaklah untuk merasa gembira dan melihat perlawanan tu positif. Itu yang aku katakan di sini. Despite all the hatred juga that been thrown lah dalam social media tentang perlawanan tersebut. Kerana di sebalik momentum atau kejayaan bagi mana-mana pasukan, baik di bola sepak tempatan, baik di liga besar seperti APL tu, tetap juga pasukan tu akan mengalami perlawanan yang tidak mereka inginkan. Okey, aku ambil contoh Arsenal sekarang lah. So berada di The Gunners lah di kedudukan teratas liga sekarang. Aku rasa berapa minggu sudah diorang berada di kemuncak ni. So of course harapan pemain mereka nampak meyakin yang Arsenal akan memenangi bagi musim ni. Tapi despite all the results sekalipun, momentum yang mereka miliki, tetap juga mereka melalui satu kekalahan daripada 5 perlawanan terakhir mereka. Tapi itu tidak bermakna mereka tidak boleh terus bersaing dan meneruskan momentum mereka despite kekalahan terhadap MU itulah. After MU tu mereka terus kembali berada dalam momentum mereka di mana telah mengutip 2 kemenangan berturut-turut selepas match tersebut. Itu untuk tim yang berada di top of the league. Tim yang berada di relegation zone pula yang aku perhatikan di sini adalah West Ham. Walaupun telah melalui perlawanan yang kurang konsisten untuk klub West Ham United pasal tim ni so far dia konsisten berada di saingan EPL, dan untuk aku mengatakan yang mereka ni akan terhumban daripada EPL ni bagi aku agak mustahil, dan benda tu pun berjaya mereka buktikan lah, di mana okey, sekarang ni mereka berada di tangga ke-18, di mana mana-mana pasukan yang berada di tangga ke-18, 19, 20 di penghujung saingan EPL ni akan di-relegate lah untuk bersaing di division yang di bawah mereka, Champions League kah? Bukan Champions League, Championship League, samping begitulah. Aku lupa soal nama dia. Tapi mereka adalah merupakan tim yang konsisten di dalam 5 perlawanan terakhir mereka ni, di mana telah mengutip 3 kemenangan, 1 kekalahan dan juga 1 seri. Jika dibandingkan dengan Arsenal sebenarnya, top of the league, mereka hanya mampu mengutip 2 kemenangan, 1 kekalahan dan 2 seri selepas 5 perlawanan mereka. Lebih kurang macam tu. Even Chelsea dan MU pun berada tangga ke-4, berada tangga ke-5 memiliki result yang lebih baik daripada Arsenal sebenarnya, iaitu masih Manchester United dan Chelsea 4 kemenangan, 1 seri. So maksud aku tu, it doesn't mean kau berada di atas, kau berada di bawah, kau akan, siapa-siapa yang berada di atas terus akan menang, siapa-siapa yang akan berada di bawah dia terus akan kalah. Tidak, it depends on the, of course, motivation of the player, apa yang mereka inginkan, of course, and then satu, the reality lah. Itu pun antara benda yang menjadi faktor besar juga. So untuk Sabah FC, kenapa aku sentuh Arsenal, MU, Chelsea, West Ham di sini? Despite kemenangan tersebut, kita tetap juga akan melalui satu keputusan di saingan Liga Super mungkin, ataupun di MFL Challenge Cup ni mungkin keputusan yang tidak kita inginkan. Tapi itu sekali lagi tidak membuktikan. Again management baru ni, so aku akan buka lembaran baru. Aku tidak akan bawa apa yang aku katakan pada management sebelum ni untuk management baru ni.
pasal mereka baru melalui satu perlawanan secara rasmi selepas perletakan jawatan Joe itu, baru melalui satu perlawanan under their management, dan so far berada dalam satu bilang orang kondisi yang cukup bagus lah. Tapi again, apa sebenarnya aku katakan, it doesn't mean yang kita tidak akan melalui keputusan yang kita tidak inginkan. Tapi walaupun kita akan melalui benda tu, it doesn't mean yang kita terus tidak meletakkan harapan kita lah kepada player-player, kepada management Sabah FC. Itu yang ingin aku katakan. Lebih kurang bilang persediaan mental lah. Pasal ini yang aku cakap untuk diri aku sebenarnya. So why not aku share dengan kamu. Lebih kurang macam tu. Pasal aku tak mau untuk letakkan satu harapan besar untuk Sabah FC ni dengan apa yang kita miliki sekarang ni, terus kita akan meloncat naik ke atas, terus confirm kita akan menang MFL Challenge Cup, walaupun sebenarnya itu yang aku inginkan, dan of course aku yakin itu juga yang anda inginkan. Kita kena bilang orang berada di reality bola sepak ni. That's why kenapa aku berani mengatakan benda-benda yang bilang orang kritik secara positif pasal aku sayang klub ni. Pasal aku berada di reality status klub kita sekarang ni. Lebih kurang itu yang cuba aku sampaikan di sinilah. So sekali lagi, despite the won that we gain through the PDRM match tu, dan kita semua teruja, tapi again, jangan disebabkan keterujaan anda tu apabila Sabah FC kalah, anda terus bilang orang merajuk ataupun terus tidak mempercayai kelab Sabah FC ni. Itu yang cuba aku sampaikan di sini. Terus beri kepercayaan dengan skuad kita sekarang ni despite apa yang kita lalui ni, dan aku juga mengajak anda untuk membuka lembaran barulah untuk this new management. Berikan kepercayaan kepada mereka, dan hopefully mereka akan memberikan apa yang kita inginkan lah untuk kebaikan skuad klub Sabah FC ni. So aku sebenarnya lebih merhatikan untuk season akan datang lah untuk Sabah FC. Walau macam mana pun kita perlu membuktikan, walaupun kita berada di bawah sekarang, tapi kita masih bilang orang masih serius untuk berada di persaingan. Maksudku Sabah FC ni lah masih serius untuk menjadi pesaing di dalam saingan bola sepak tempatan kita ni. So okay guys, itu yang cuba aku sampaikan untuk video kali ini. Ianya berceloteh sahajalah sebenarnya. Pasal again, aku nak dapat tidur. So I got something in my mind. So why not aku share feeling aku sekarang ni tentang skuad kesayangan kita. So kalau anda ada perasaan lain lagi yang anda ingin curahkan terhadap skuad kesayangan kita Sabah FC ni, aku jemput anda untuk meletakkannya di ruang komentar di bawah. Bersama-sama lah kita share lah kita punya feeling ni. Itu yang ingin aku cuba ajak anda lah di video ni. Jadi bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.